Kadang kita lapar sikit, ghalibnya nafsu kita ni akan cepat tersedar sikit. Jadi huraian tentang aspek kawalan makan ni sangat kena teliti dan dihuraikan oleh ulama-ulama kitab-kitab mereka. Cuma nak beritahu di sini, Syekh Ahmad Zarruq nak beritahu salah satu perkara yang berkait untuk tujuan riadah melatih nafsu kita berkait dengan makan minum kita. Berkait makan minum. Selalunya dia akan merujuk kepada kaedah berpuasa lah, ataupun kaedah berlapar dengan kadar-kadar yang tertentu, bergantung kepada manhaj tarekat masing-masing lah. B ataupun yang kedua, usul ataupun dasar kepada merawat jiwa ni, menyembuhkan penyakit jiwa kalbu manusia ni, kembali kepada Allah dalam menghadapi sesuatu rintangan ketika kedatangannya. Yakni ketika kita menghadapi sesuatu rintangan dalam kehidupan, ketika kita sedang menghadapinya itu, maka pedoman dianya untuk tujuan merawat nafsu kita ni, kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadapi kepayahan apa-apa, balik ingat kepada dia, berdoa kepada dia, bermohon kepada dia, bermunajat kepada dia dan sebagainya. Kena balik kepada Allah Ta'ala. Demikian juga dalam keadaan senang dan sebagainya, tetap kena balik kepada Allah Ta'ala. Jadi kembalinya kita ni dalam keadaan susah ni, dalam keadaan menghadapi rintangan, pada waktu rintangan tu datang, kita balik kalbu kita tu menghadap kepada Allah, ingat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Itu salah satu daripada kaedah untuk merawat kalbu kita ni, merawat penyakit hati kita ni. Dan lagi daripada sesuatu yang ditakuti terjadi darinya perkara buruk yang tidak diingini, dan termasuk daripada perkara yang dikira sebagai usul dalam merawat jiwa kalbu ni, kita menjauhkan diri daripada sesuatu yang kita jangka boleh mendatangkan keburukan pada kita. Bila kita nampak sesuatu tu ada kemungkinan mendatangkan keburukan, kita awal-awal lagi mengelak diri daripadanya. Itu maksudnya. Jadi usul yang kedua dalam merawat jiwa manusia ni, kembali kepada Allah, terutamanya ketika menghadapi rintangan-rintangan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, sentiasa beristighfar. Ini sedia maklumlah. Salah satu dua kaedah untuk merawat jiwa kita ni, banyak beristighfar. Tengok tarekat mana-mana pun, istighfar ni salah satu daripada komponen penting amalan dia. Carilah tarekat mana-mana pun, mesti salah satunya adalah istighfar. Cuma jumlah istighfar berbeza. Setengah tarekat tu jumlah banyak ni kena amal. Waktu berbeza, mereka beristighfar pada waktu. Itu aturan yang diatur. Tetapi istighfar salah satu komponen daripada komponen untuk merawat jiwa manusia. Sebab apa? Ini disenaraikan oleh Syekh Ahmad Zarruq sebagai salah satu usul, salah satu dasar dalam merawat jiwa manusia. Komponennya adalah istighfar. Cuma tarekat-tarekat tu dia mengatur bagaimana nak beristighfar, kaifiatnya macam mana, cara macam mana, itu berbeza-beza dalam tarekat-tarekat tertentu. Kalau dalam tarekat Ahmadiyah tu, istighfar kabir dia tu, dia ada ciri khas dalam istighfarnya tu. Daripada istighfar kabirnya tu. Tarekat-tarekat lain dia ada sirah-sirah sendiri, ada waktu sendiri, sudah diatur dalam tarekat. Tapi dia istighfar tu salah satu komponen penting di dalam yang menjadi dasar dalam merawat jiwa ini. Yang keempat di muka surat 61 lagi ya. Saya lupa nak beritahu muka surat. Di itu yang keempat, antara usul, antara dasar, antara asas dalam merawat jiwa manusia ni, sentiasa bersalawat ke atas Nabi SAW ketika bersendirian dan dalam kumpulan. Maka sebab itu jugalah mana-mana tarekat pun mesti ada salawat dia, takkan tinggal. Salah satu komponen penting dalam amalan tarekat salawat. Cuma macam tadilah, waktu dia bersalawat, jumlah salawat, sirah salawat mungkin ada kelainan. Tapi salawat itu sendiri salah satu komponen dalam hal merawat jiwa manusia. Jadi kita boleh tengok. Sebab tu dia sebut usul. Bila sebut usul ni, dia macam kaedah lah, standard lah. Cari tarekat mana-mana, kita akan jumpa elemen ini. Itu dia. Yang keempat, muka surat 63. Bersahabat, yang ini mendampingi orang yang menunjukkan kepadanya makrifat Allah Ta'ala atau perintah Allah
dalam keadaan dia tiada, yang keadaan dia tiada. Baik, apa maksudnya? Bahasa mudahnya rabitah. Rabitah. Jadi salah satu di antara usul dasar dalam merawat jiwa ni menurut panduan tasawuf seperti yang diatur oleh Syekh Ahmad Zarruq ni adalah berguru. Kalau berguru bukan saja masa berdepan dengan dia pada waktu dia tak ada pun. Kalau kita berguru pada waktu kita berdepan dengan dia tu orang panggil suhbah. Tapi pada waktu kita tak ada depan guru kita tu, yang kekal dalam kalbu kita tu, itu panggil rabitah. Jadi menurut Syekh Ahmad Zarruq bahawa rabitah ni adalah salah satu usul di antara usul-usul untuk merawat penyakit kalbu kita ni, untuk membersihkan kalbu. Sebab itu saya boleh buat kenyataan bahawa semua tarekat ada rabitah. Mungkin ada orang setuju, mungkin tinggal lagi ada orang perasan tak perasan. Ada orang kata, tarekat saya tak ada rabitah. Bohong. Semua tarekat ada rabitah. Cuma tinggal lagi konsep rabitah yang diguna tu dalam menghuraikannya tu, itu ada kelainan. Kalau dalam Naqsyabandi dia ada kawaid khas dia tu, dia ada kaedah dia tu, ihdar tu, itu kalau kita tengok adalah merupakan masalah ijtihadiyah. Dalam tarekat lain yang kita tengok senarai yang abang dia tak ada rabitah, sebenarnya tak ada pada senarai, tapi pada realitinya memang wujud rabitah. Kerana asal rabitah tu rabtul qalbi bisyaikh, adanya hubungan kalbu kita dengan guru kita tu atas dasar mahabbah wa ta'zim wal ihtiram, atas dasar kita hormat dia, kita kasih dia, kita memuliakan dia, itu rabitah. Itu rabitah. Jadi dalam semua tarekat memang ada. Sebab tu saya berani jamin bahawa para sahabat memang berabitah dengan Nabi. Siapa dia berani kata bahawa para sahabat ni tak berabitah? Tak ada. Siapa dia berani? Tak ada orang berani kata. Sebab kita tahu sahabat ni sangat tinggi tahap kecintaan dia kepada Nabi. Sangat kasih dia kepada Nabi. Sangat kuat penghormatan kepada Nabi. Maka hubungan itu sebenarnya rabitah. Cuma tasawur itu adalah lawazim, kesang daripadanya. Sebab itu sesetengah tarekat dia mengambil asal makna rabitah tu, iaitu seorang murid dia tu dia menghormati guru dia, dia mengasihi gurunya, dia mengikuti gurunya itu, itulah rabitah sebenarnya. Sekalipun tidak ditetapkan kaifiat, mau kena buat begini tak. Menetapkan kaifiat itu seperti yang disebut oleh Dr. Zaki daripada daripada Al-Azhar tu, Syekh Muhammad Zaki Syazili tu, dia kata itu adalah perkara ijtihadi oleh As-Sadah Naqsyabandiyah. Maksudnya ihdar tu menghadirkan rupa guru dalam praktis amalan zikir itu ijtihadi. Tapi usul rabitah tu sendiri sebenarnya ada dalam semua tarekat. Mana-mana orang yang belajar dengan seorang guru secara tak langsung dia sudah ada rabitahnya. Sudah ada, tak nak lagi. Tergambar tu lawazim, kesang daripada dia. Ada dok orang yang kita hormat ke dia, kita kasih ke dia, kita suka ke dia, tak ada dalam kepala kita. Kita tak boleh nak terima konsep itu. Kita hormat ke dia, kita kasih ke dia, tapi kepala kita ni blank, kosong, tak ada. Bila kita hormat kepada seseorang, kasih, cara tak langsung dia wujud dalam fikiran kita. Dia wujud. Itulah rabitah. Jadi kata Syekh Ahmad Zarruq ni, dia kata salah satu daripada usul qawaid asas dalam mendidik jiwa ni adalah yakni bersahabat, berdamping dengan guru pada waktu kejadian dia tu, yakni cara rabitah. Sebab tu saya boleh membuat kesimpulan, oleh kerana dia merupakan usul, maka perkara ni ada dalam semua tarekat. Dan saya boleh katakan semua tarekat ada rabitahnya. Tinggal lagi rabitah yang dimaksudkan itu sama ada rabitah asli dia tu, asal dia tu rabtul qalbi bisyaikh, ataupun rabitah yang dengan makna kaifiat yang sudah menjadi ijtihad alim ulama. Itu hal lain. Tapi asal rabitah tetap ada. Kerana apa? Sebab dia adalah salah satu usul di antara usul-usul untuk tarbiyah qalbu kita, mendidik jiwa. Baik, kemudian Syekh Ahmad Zarruq menjelaskan, sesungguhnya aku melihat fuqara zaman ini mendapat bencana dengan 5 perkara.
Jadi perkara sampingan yang disebut oleh Syekh Ahmad Zarruq dalam matang usul tarekat dia ni, perkara-perkara yang menjadi masalah ataupun isu-isu semasa ataupun isu-isu yang berlaku di kalangan fuqara ni. Fuqara ni dalam istilah dalam kitab tasawuf agak berbeza dengan dalam istilah fiqh. Kalau kita sedia maklumlah, kalau fuqara dalam fiqh ni orang yang berhak terima zakat lah, orang miskin. Tapi dalam tasawuf ni fuqara ni iaitu orang yang fakir nisbah kepada qalbu dia tu. Orang yang merasai dan menyedari hakikat dirinya itu tidak ada apa-apa dan cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bergantung harap kepadanya. Jadi fuqara dalam istilah tasawuf merujuk pada fakir qalbu dia tu, perasaan. Dia rasa dia tidak memiliki apa-apa kerana sedar diri bahawa pemilik sebenar adalah Allah. Yang perkara sebenar adalah Allah. Jadi mereka ni disebut fuqara. Tapi dalam fiqh istilah dia orang tak ada pitih lah, orang miskin tu fuqara dalam fiqh. Jadi dalam tasawuf fuqara dia ni mungkin dia kaya tapi orang panggil fuqara juga. Dia mungkin orang yang banyak harta, banyak duit, tapi dalam tasawuf istilahnya kekal fuqara kerana merujuk kepada fakir qalbu dia tu. Baik, sesungguhnya aku melihat fuqara zaman ini mendapat bencana dengan 5 perkara. Ada 5 perkara yang boleh yang teruji dengannya ahli-ahli tasawuf, orang-orang yang cuba nak menghayati tasawuf. Jadi bahasa yang lebih sesuai untuk kita pakai, fuqara ni orang yang berusaha untuk menghayati tasawuf. Baik, pertama sekali mengutamakan kejahilan berbanding ilmu. Ini antara masalah yang berlaku dalam kelompok fuqara ni, orang yang cuba nak menghayati tasawuf ni, setengah tu mereka ni lebih suka dalam keadaan mengekalkan diri dalam keadaan kejahilan. Tak semangat nak menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi ada waswah tadilah, ada syubhah. Syubhah ni kita mengatik je kat galing lagi. Tak payah pergi mengaji lah, tunggu ilmu laduni sudahlah. Kadang-kadang ada syubhah tu. Saya kata ni sebab kita dengar ramai ada sejumlahnya yang bercakap macam tu. Kat lagi kita mengatik lah, alih kita lagi, tak payah pergi mengaji lah. Kita tak nafikan adanya ilmu laduni, tapi sikap tu salah. Sikap tu salah. Yang kedua, terpedaya dengan orang yang menyuruh kepada kebatilan. Antara masalah yang dihadapi oleh fuqara ni, dia terpengaruh dengan orang yang menyuruh kepada kebatilan. Yakni kebatilan ni mengajak kepada perkara yang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan tasawuf tu sendiri, tanpa dia sedar. Sebab tu setengah contoh-contoh yang biasa kita dengar menyuruh ke kebatilan ni, bila ada kelompok-kelompok atas nama sufinya atau nama tasawufnya, tapi mengajak orang kepada hal-hal yang menumpukan perhatian kepada kekeramatan dan sebagainya. Itu salah satu aspek kekeliruan lah dalam perkara ni. Bila ada orang menanam satu sikap dalam kita ni ke arah supaya kita ni bertasawuf untuk tujuan itu adalah seruan kepada kebatilan. Salah satu contoh. Yang ketiga, mempermudah-mudah sesuatu urusan. Yakni dia mengambil mudah urusan-urusan, terutamanya urusan keagamaan. Sebab kalau seseorang tu dia menghayati tasawuf, dia akan menjadi orang yang berdisiplin. Dia akan menjadi orang yang bersemangat. Dia akan menjadi orang yang tertib. Kalau dia nak menghayati tasawuf dengan sebaik-baiknya. Tapi salah satu fenomena kata Syekh Ahmad Zarruq yang berlaku pada kalangan fuqara ni, adanya sikap ini. Pada setengah mereka itu mengambil sikap bermudah-mudah dalam urusan-urusan, tak kira lah, terutamanya urusan-urusan keagamaan. Yang keempat, rasa hebat dan mulia dengan tarekat yang diamalkan. Ini. Jadi kata Syekh Ahmad Zarruq, ini adalah merupakan masalah yang berlaku di kalangan fuqara. Yakni merasa kehebatan diri dengan tarekat yang diamal tu. Dia penisbahan dia kepada sesuatu tarekat tu, dia berbangga dengan benda tu. Ini menurut Syekh Ahmad Zarruq adalah suatu karena, satu masalah yang berlaku di kalangan fuqara. Sebab orang yang betul-betul bertarekat ni sebenarnya dia sedar bahawa dia banyak salah, dia banyak silap, dia banyak kurang, dan dia belajar tarekat tu untuk baiki diri dia yang banyak salah tu. Tu sebenarnya sikap orang yang bertarekat. Dia rasa dia bukan orang baik lah, dan belajar untuk baiki diri supaya menjadi lebih baik. Tapi kalau rasa dia baik dah, baik jangan bertarekat.
Kalau rasa baik dah. Rasa diri sudah baik, tak perlu tarekat lagi. Jadi orang bertarekat ni orang rasa dia kurang. Jadi Syekh Ahmad Zarruq ni menjelaskan bahawa ini salah satu kerenah yang berlaku di kalangan fuqara ni, iaitu merasa mulia dengan tarekat yang diamalkan. Kalau dia betul-betul menghayati tarekat tu, dia tak akan rasa macam ni. Oleh kerana dia rasa tu berarti dia tidak menghayati dengan baik. Yang kelima, ingin cepat mendapat kejayaan tanpa memenuhi syaratnya. Ini juga satu masalah, kata Syekh Ahmad Zarruq. Dia nak mendapat makrifat, setengah tu nak mendapat hati yang bersih dan sebagainya, tetapi amalan-amalan, kaedah-kaedah riadah tidak diamalkan dengan baik. Inilah yang menjadikan sebahagian orang kita ni berpindah-pindah stesen. Pindah stesen. Maksud pindah stesen itu, belajar tarekat ni sekejap, lagi tarekat lain pula, lagi tarekat lain. Kenapa? Yang nak dihajat tu tak tercapai. Nak capai macam mana? Amalan pun tak buat, wirid pun tak amalkan, tertib-tertib amalan dan sesuatu itu tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi kerenah, salah satu kerenah yang berlaku dalam tarekat, kata Syekh Ahmad Zarruq ni, iaitu ada tak cepat nak natijah-natijah tu dalam keadaan syarat-syarat amalan tu tidak dipenuhi dengan baik. Jadi kainah yang timbul ni, antara masalah yang timbul daripada sikap ni, yang macam saya katakan tadi lah, akan pindah stesen itu, pindah stesen ni pula, pindah stesen ni, pakai kali balik stesen awal semula, dan boleh jadi terbalik macam-macam lagi lah, kerana punca dua sikap ni. Baik, kemudian kata Syekh Ahmad Zarruq lagi, mereka ini fuqara ni diuji lagi dengan 5 perkara. 5 perkara masalah tadi tu, akan datang 5 perkara lagi, iaitu pertama sekali ragu-ragu, ini was-was ketika beribadat. Salah satu daripada masalah yang timbul dihadapi oleh setengah yang cuba nak menghayati tarekat ni, kadang terganggu dengan sikap ragu-ragu, was-was, setengahnya lah. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam menuruti adat kebiasaan. Salah satu masalah yang timbul iaitu mengikuti adat kebiasaan. Adat kebiasaan ni kadang-kadang benda tu harus je, tapi kadang dia berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam mengikutinya. Yang ketiga, berhimpun tanpa mengira waktu. Tarekat-tarekat tasawuf ni, mereka ada waktu mereka berhimpun, tapi ada waktunya. Kadang-kadang seminggu sekali. Dan memang ada tujuannya. Ada tujuan dia. Kenapa mereka ni mengadakan pertemuan mingguan, bulanan, ada tertib. Tetapi akan menjadi masalah apabila aturan itu tidak dituruti. Sama ada berlebih-lebihan dari segi tak kira kemasa. Tak kira kemasa, sentiasa melakukan pertemuan perhimpunan, itu sebenarnya dari satu segi tidak dikira sebagai sesuatu yang baik dalam bertarekat. Kerana perhimpunan ni dia ada tertib adat ni. Contohnya macam majlis samak lah, ataupun majlis zikir halaqah lah. Jadi kalau dia tidak mengikuti tertib waktu yang sudah diatur dalam tarekat masing-masing itu, dia bawa kesan yang kurang baik. Dia berlebih-lebihan. Yang ni perhimpunan di antara ahli-ahli tarekat tu dia kalau berlebihan daripada apa yang diatur, yang ditetapkan oleh perguruan tu, kadang-kadang boleh bawa masalah yang tidak baik. Dan di sini oleh Syekh Ahmad Zarruq menganggapnya sebagai satu masalah. Yang keempat, menarik perhatian manusia sedaya upaya. Ini juga satu masalah yang timbul dalam kalangan fuqara, iaitu cenderung untuk menarik perhatian orang, ataupun cenderung untuk meramaikan pengikut, memperbanyakkan pengaruh dan sebagainya. Ini dilihat oleh Syekh Ahmad Zarruq sebagai masalah yang terjadi dalam kalangan fuqara. Sebab apa? Kerana sikap yang benar dalam bertarekat ni, bertasawuf ni, orang tu dia tak kisah orang ikut dia ke tak ikut dia ke, orang mari ke tak mari ke, dia tak kisah. Tapi kalau ada sikap cenderung untuk mengumpulkan dan menarik perhatian manusia dan sebagainya, itu dilihat sebagai satu masalah oleh Syekh Ahmad Zarruq. Guru yang terkenal yang kita temui itu memang ramai orang ikut, tapi dia sendiri tak kisah. Orang ikut ke tak kisah, tak ikut ke tak kisah. Tapi realitinya, oleh kerana dia jujur dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan hati manusia cenderung untuk mengikuti mereka itu. Tapi hakikat sebenar, kalau tak ada orang pun dia tak kisah. Itu kita dapati sikap guru-guru yang besar dalam perkara ini. Yang kelima,
terpedaya dengan kejadian aneh yang berlaku dalam kalangan kaum sufi dan menyebut-nyebut ehwal Quran yang mereka itu. Salah satu kerana yang wujud di kalangan fuqara ni, dia agak terpengaruh dengan perkara-perkara pelik. Perkara pelik yang terjadi dalam kalangan ahli-ahli tasawuf ni, cerita-cerita pelik tu. Dia sangat terpengaruh. Cerita-cerita pelik ni perlu, tapi jangan banyak doa lalu. Kita, kalau kita lemah semangat, cara dia yang diajarkan dalam tasawuf, baca kisah awliya, baca kisah anbiya, awliya. Hari-hari lemah semangat, hari-hari dak orok, semangat dak orok, baca kisah awliya, anbiya, para nabi, awliya, kisah-kisah keramatan mereka itu memang perlu. Tapi kalau siang malam duk baca benda tu beratlah. Dak kira ke masa. Macam kita buat gula jugalah. Sepuyuk tu penuh dengan lada je. Kalau tak lada sebahagian tu memang sedap gula tu. Tapi kalau separuh belah ni lada saja, memang sakit. Jadi antara perkara yang mengosokkan fuqara ni, berlebih-lebihan di dalam hal-hal perkara aneh ni yang melibatkan awliya. Tapi cerita menurut kadar dia memang perlu. Memang perlu. Kalau kita baca dalam kenyataan daripada Al-Junaid pun, dia kata kisah-kisah para awliya ni, dia kata saiful muridin, seperti pedang bagi para murid. Maksudnya membantu dia untuk bersemangat dan beramal. Tapi menurut kadar dia, jangan lebih sangat. Tapi yang dikatakan masalah oleh Syekh Mazharuk ni, bila kisah-kisah aneh ni menjadi keutamaan, berlebih-lebihan diguna pakai. Kalau arwah guru saya dulu, kalau dia kata apa kepada orang-orang yang suka perkara aneh-aneh, pelik-pelik ni, dia kata orang yang suka kepada perkara aneh-aneh ni, dia kata orang lelaki yang keluar haid, dia kata. Dia guna bahasa tu. Lelaki yang keluar haid. Tahu sajalah, jantan yang betina. Maksudnya dia bukan seorang yang normal lah, bukan seorang rijal yang baik. Baik, kata Syekh Mazharuk, jika mereka yang fuqara benar-benar mengerti, yang mencapai hakikat, nescaya mereka mengetahui bahawa sesungguhnya jalan yang biasa, yakni adat atau sebab musabab, adalah keringanan, yakni rukhsah bagi orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang mengambil rukhsah tu adalah orang-orang yang rukhsah dalam tasawuf lah, bukan rukhsah dalam fiqh, iaitu orang-orang yang lemah, yang banyak ikut kemahuan, yang di sebaliknya itu sebenarnya dia menurutkan kemahuan nafsu dirinya. Maka jangan berlebih-lebihan dengannya. Sesungguhnya pendengaran, pendengaran ni terjemahan, sebenarnya majlis sama'. Majlis sama' ni majlis perhimpunan ahli tasawuf, ahli tarekat, yang mana mereka berkumpul dan mereka secara berjemaah berzikir, mendengar baca-baca Al-Quran, mendengar madaih ataupun qasidah-qasidah yang boleh memupuk zauq mereka itu disebut sebagai majlis as-sama'. Dalam tasawuf majlis ni majlis yang tertutup, hanya disertai oleh keahliannya. Tetapi hari ini bila rakaman banyak juga majlis ni bocor keluar. Itulah timbul isu berkait dengan orang break dance dalam majlis tu. Jadi sebenarnya bukan majlis tu hari-hari macam tu. Mungkin kebetulan sekali tu ada mamak mana mari tak tahulah. Lepas tu mak dia masuk, dia break dance. Orang ambil gambar. Jadi orang apa-apa keluar. Seolahnya hak tu lah hari-hari buat kerja gitu. Allah. Ini menyakit orang kita. Ini bahaya rakaman satu hal kot ni. Kadang-kadang. Padahal majlis tu tak macam tu, seperti tu. Tapi kebetulan ada mamak tu mari seorang. Jadi tahu sajalah dia buat macam tu, tak kau orang nampak keluar dia. Tapi orang ambil gambar tu buat cerita. Ini boleh menimbulkan syubhah lah. Sebab majlis sama' ni asalnya dia ahliyah. Syaratnya dia mesti orang yang berkeahlian bidang tu. Dan dia tertutup kepada keahliannya saja. Tapi bila perkara macam tadi berlaku, bocor lah, maka timbul banyak fitnah lah. Baik.
Jadi majlis sama' ni, yakni perhimpunan ahli tasawuf ni adalah keringanan bagi orang yang dikuasai, yakni kelonggaran yang diberikan oleh orang yang sedang mengalami ihwal kerohanian. Maghlub ni orang yang sedang gelora perasaan yang tinggi. Maka majlis sama' tadi tu adalah tempat untuk dia meluahkan perasaan dia tu, zauq dia tu. Untuk dia mengasah jiwa dia tu. Kalau dia ahli zauq, itulah tempat dia untuk meluahkannya. Kalau dia bukan ahli zauq, itulah tempat untuk dia berlatih untuk membina zauqnya dalam majlis-majlis sama' ni. Dan orang yang sempurna guru-guru lah, mereka terlibat di majlis sama' ni, memang majlis mereka lah. Baik. Kemudian keraguan yang was-was adalah bid'ah yang berasal daripada jahilah dan sunnah. Ini sebenarnya huraian teks yang sebelum tu bersahabat dengan orang berumur tu sebenarnya ada perkataan yang tertinggal. Sebenarnya bersahabat dengan orang muda yang dimaksudkan. Dan muda di situ tu bukan muda dari segi umur, muda dari sikap, perangai dan keinginan. Itu dia. Jadi yang dikatakan rosok tadi tu bila bergaul dengan orang muda dari segi muda keinginan tu, muda gaya berfikir, muda perasaan, muda sikap dia tu. Sikap orang muda tahu sajalah, penuh dengan emosi, kurang akalnya dan sebagainya, kurang pendek gaya berfikirnya, gaya memutuskannya itu penuh dengan keinginannya. Itu panggil sikap orang muda. Jadi yang dikatakan merosakkan ni bila bergaul dengan orang muda bukan pada umur dia, pada sikapnya tu. Bersahabat dengan orang-orang muda yang pada watak dan sikap adalah kegelapan yang zulmah dan keaiban di dunia dan di akhirat, serta menerima persahabatan mereka adalah lebih berat dan lebih berat lagi. Saya lajukan ni kerana saya nampak fakta ni tak perlu saya ulas banyaklah. Baik, sesungguhnya Sayyidi Abu Madian berkata, orang muda ialah orang yang tidak akan bersepakat denganmu dalam perjalanan tarekatmu walaupun dia berumur 70 tahun. Itu istilah orang muda. Maksudnya orang yang tak nak menghayati perjalanan dia tu walaupun dia sudah berumur lanjut, tapi dia tak nak menghayati amalan-amalan kerohanian. Itu diistilahkan sebagai orang muda. Jadi sebab tu saya kata yang dikatakan bergaul dengan orang muda yang merosakkan tadi bukan muda umur dia tu, tapi muda pada sikap. Dia adalah orang yang tidak pernah tetap dalam sesuatu keadaan dan menerima apa sahaja yang dilontarkan kepadanya lalu berseronok dan asyik dengannya. Ini sikap orang muda. Engkau akan dapati keadaan ini banyak terjadi pada pengikut permulaan. Ghalibnya ini berlaku dalam kalangan orang-orang mubtadi, orang-orang yang baru-baru menjinakkan diri dalam menghayati tarekat dan tasawuf. Dalam perjalanan tarekat ini, mereka terdiri daripada kumpulan-kumpulan kecil dan majlis pencari majlis, yakni perhimpunan ahli tasawuf. Maka berhati-hatilah terhadap mereka sedaya upaya kamu. Itu saya tak nak ulas panjang, dia agak jelas dan tak banyak istilah-istilah yang perlu kepada huraian. Baik, seterusnya apa yang ingin disebut sekarang ialah semua yang mendakwa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Syekh Ahmad Zarruq nak menjelaskan suatu hal yang perlu kita fahami. Baik, apa benda? Iaitu tentang dakwaan. Orang yang mendakwa dia itu sudah mencapai hakikat ataupun sudah bersama hatinya, qalbunya dengan Allah Taala. Baik, apa kata Syekh Ahmad Zarruq? Semua yang mendakwa sedang bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kelihatan padanya salah satu daripada 5 perkara, maka dia adalah pembohong atau telah ditarik kembali kurniaan itu. Jadi sebab itu jangan mudah-mudah kita mendakwa kita sudah mencapai hakikat ke, kita sudah mencapai darjah ma'iyatullah ke, sudah mencapai darjah qalbu kita sentiasa bersama dengan Allah ke. Sebab tu orang-orang ahli makrifat ni yang sampai darjah tu
Orang yang mendakwa mencapai hakikat tapi ada sikap itu dakwah yang bohong. Yang ketiga, tamak terhadap makhluk. Yakni tamak terhadap makhluk ni keinginan dia untuk diterima oleh orang, diketahui oleh orang, diikuti oleh orang, disanjung oleh orang. Itu tamak terhadap makhluk. Maka sesiapa yang ada dakwaan bahawa dia bersama dengan Allah tapi timbul pada dia tanda-tanda dia tamak kepada penerimaan orang, sokongan orang, ikutan orang, itu dakwah yang bohong, kata Syekh Ahmad Zarruq. Yang keempat, mengkeji ahlillah. Sesiapa yang mencapai darjat qalbunya dekat dengan Allah, tiba-tiba dia banyak sangat keji orang tu, terutamanya orang solihin. Para solihin, para awliya dan solihin, dia keji orang tu, dia cela orang tu. Itu kalau ada orang yang mendakwa tapi ada tanda-tanda ni, kata Syekh Ahmad Zarruq, dia pembohong. Sebab ulama-ulama tasawuf menyebut dalam karya mereka itu, zikru salihin ni, zikrul awliya, zikru bukan dengan makna sebut dengan makna negatif. Dia adalah mengundang fitnah yang besar. Sebab tu kalau ada apa-apa yang berkait dengan awliya dan salihin, kalau kita nak mengulah pun, ulah isu. Jangan ulah peribadi, jangan ulah diri. Ulah isu masalah tu. Sekiranya isu tu ada masalah yang perlu diulas. Itu. Sebab tu di sini Syekh Ahmad Zarruq kata antara tanda palsunya dakwah tu timbulnya ciri-ciri banyak mengkritik, mengaibkan orang soleh dan awliya. Yang kelima, tidak menghormati orang Islam. Maksudnya tidak menghormati orang Islam ni pandang remeh kepada orang, pandang rendah kepada orang, tidak memberikan hak-hak muslimin yang lain. Jadi kata Syekh Ahmad Zarruq, kalau ada orang mendakwa ahli hakikat, mencapai darjat hakikat, mencapai darjat qalbu dekat dengan Allah, tapi timbul ciri-ciri dia tak hormat kepada orang Islam lain, dia mengkeji, mengherdik, mencela, mungkin ahli tasawuf sungguh. Dia mencapai pengalaman makrifat menurut kadarnya tu, tapi dia seorang jahil. La tashab. Jangan berdamping dengan dia. Sebab apa? Sebab kemungkinan pada dia tu dia banyak rukhsah. Tapi pada kita dia nak ikut mana? Sebab apa? Dia tidak ada panduan ilmu dia. Itu nasihat kepada Syamrul Khaliq Al-Wujdawan. Baik. Yang kedua, syarat Syekh, zauq yang jelas. Apa itu zauq yang jelas? Zauq yang jelas di sini iaitu dia ada amalan-amalan dia dan dia sudah mencapai sebahagian dari natijahnya tu. Maksud zauq ni dia sudah mencapai sebahagian rasa-rasa yang dicapai oleh orang yang beriadah.
Maksudnya kalau i'tiqad kau bukan hanya sekadar i'tiqad atas tasdik, tetapi ada ainul yakin, ada bahagian timbul rasa khusyuk, rasa fakir, rasa hadir hati. Zauq itu sudah timbul dalam hati dia. Itu syarat tu. Syarat yang kedua itu zauq yang jelas. Yang ketiga, keinginan himmah yang tinggi. Apa maksud syarat guru keimanan yang tinggi ni? Guru tu himmah dia, tumpuan hati dia adalah untuk dekat kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Syarat guru tu. Tapi kalau guru tu banyak kelih situ, banyak kelih sini, banyak pandang sini, itu bukan guru yang baik untuk didampingi. Untuk guru. Sebab tu dalam setengah guru, dalam setengah pengarah tu dia meletakkan satu syarat antara guru yang boleh dijadikan pedoman, antara sifat dia at-tarafu' an amwalil muridin. Orang yang menjauhkan diri daripada harta para muridnya. Menjauhkan diri. Kerana itu syarat kerana tuntutan daripada himmah aliyah. Bila himmah aliyah ni, orang yang pandang hatinya itu pandang kepada Allah, berpaut kepada Allah, maha redha Allah. Hal lain itu bukan menjadi tumpuan dia. Di yang keempat, keadaan yang diredai, halah mardiyah. Maksudnya keadaan yang diredai ini, kehidupan dia itu berpandukan dengan panduan syarak. Maksudnya perintah dan larangan Allah dijaga. Inilah antara empat syarat seorang guru yang boleh dijadikan guru untuk murid itu berguru sepenuhnya kepadanya. Ada selagi yang kelima itu, itu pandangan mata hati yang menembusi, basiratun nafizah. Pandangan mata hati yang menembusi ini maksud apa? Iaitu orang yang ada firasah, sedikit firasah. Kalau seseorang itu melazimi riadah, membersihkan diri, ghalibnya dia akan ada sedikit nur untuk tujuan firasah ni. Maksudnya untuk pengecaman, untuk untuk penilaian dan sebagainya. Jadi basirah nafizah ni iaitu orang yang memiliki pandangan, bukanlah berarti dia kasyah tahu serba-serbi dah, tetapi dia ada basirah ni, yakni hasil kadang-kadang kita ada juga pakai buah tu, nak jadi musyrik ni kena tahu timur dan barat. Padang cara ni. Jadi basirah nafizah ni tak semestinya, tapi qalbu dia tu ada nur hasil daripada amal dia. Kemudian orang yang ada 5 perkara ini pula tidak layak menjadi syekh. Antara kriteria yang disebut oleh Syekh Ahmad Zarruq yang tidak layak untuk menjadi guru pembimbing ini untuk diikuti, pertama sekali jahil agama, tak tahu. Kejahilan. Yang kedua, menjatuhkan kehormatan orang Islam. Mencuri-curi orang, memperendahkan orang, memperbodohkan orang. Ada ciri-ciri